Hari ini cikgu nak kita buat penulisan ya. Cikgu nak kita buat penulisan. Jadi kalau kamu boleh pergi terus kepada dia punya soalan penulisan dia. Ini ya. Okey. Right. Jadi ni bahagian yang ini ya. Kita akan buat yang bahagian pemahaman dia nanti. Ya. Yang untuk sekarang ini kita akan buat penulisan dahulu. Pelajar nampak sikit je malam ni. What happened? Tak masuk lagi. Alright, jadi untuk malam ini kita akan tackle penulisan, writing ya. First kali kita akan buat, cikgu akan ajar macam mana nak buat email, and then ada short essay, and then slightly longer essay ya. So kita akan buat satu-satu lah. First kali ialah writing an email ya. So macam yang cikgu biasa cakap, dia yang paling penting sekali in masa waktu nak jawab soalan ya. The first thing that you have to do is you must read the instructions ya. Kena baca arahan. Kena baca arahan terlebih dahulu. Dan apabila kamu dapat kertas tu, make sure ya arahan kamu baca, especially important ya dalam penulisan. Ya, especially important dalam penulisan kerana dalam arahan dalam penulisan itu biasanya akan ada format apa yang kamu perlu tulis. Ya, contohnya macam dekat dalam soalan yang kita tengok ni, tengok dia punya instructions dia ialah you must answer this question, dan dia punya situation dia, you received an email from your friend Asmida who is planning a trip during the school holidays. Now write an email. Nampak tak? Dia punya arahan dia kat sini ialah write an email. Jadi daripada arahan itu, daripada instruction itu, kamu tahu bahawa format yang kamu perlu tulis ialah dalam format email. Ya. Dan itu sebenarnya sangat penting lah. Sebab kalaulah kamu jawab dengan format yang lain, maka markah yang kamu dapat akan jadi sangat-sangat kurang. Ya, sebab apabila format salah, kira jawapan itu salah. Maksudnya kamu hanya akan dapat markah-markah yang ekstra-ekstra sahaja. Markah core itu tak ada. Ya. Dan contoh seperti yang lagi satu ni, tengok dekat arah question number 2 ni tulis kat sini, write your essay kan. Part 3, write your article. Apa tak? Write your review ya. And then write your story. Jadi arahan itu sangat penting. Apabila kamu dapat kertas soalan, pastikan yang kamu tulis pastikan kamu baca dan kamu faham apa arahan dia, apa yang soalan itu minta daripada kamu dan macam mana kamu nak jawab soalan itu ya. Alright, jadi sebenarnya soalan esei, soalan email ni kita dah buat dah 3-4 kali dah sebenarnya kan. Jadi cikgu rasa kita boleh buat cepat-cepat lah ya. Kita akan buat cepat-cepat macam mana nak jawab email. Kalau macam sebelum-sebelum ini, dia akan minta kamu buat surat. Tetapi sekarang ni surat kurang relevan ya. Sekarang ni surat dah menjadi kurang relevan, bukannya tak relevan langsung, tapi yang menjadi kurang relevan. Biasanya surat ni akan keluar dalam soalan
part 3, ya, bahagian 3, iaitu 200 ke 250 patah perkataan. Biasanya surat akan menjadi lebih panjang lah selepas ini. Jadi bermaksud bukannya kamu tak perlu ingat macam mana nak buat surat, ya. Untuk menjawab bahagian penulisan ini, penting dia ialah kamu tahu dia punya format lah. Seperti contohnya, apabila kita menjawab email, kan, kalau macam hari ini punya example, dia dah bagi dah answer sheet, kan. Dia dah bagi dah answer sheet, dan answer sheet ini cuma ada to dan cuma ada subject. Jadi kamu perlu isi yang itu sajalah. Tetapi dalam SPM nanti dia tak ada answer sheet. Ya, tak ada answer sheet. Dan apabila kalau dia minta kamu jawab, kalau dia minta kamu tulis email, antara benda yang kamu kena ingat bahawa sebenarnya dekat dalam email bukannya hanya ada to dengan subjek sahaja, sepatutnya ada from juga, ya. Ada from, ada to dan ada subjek. Tetapi untuk soalan hari ini, kita tak perlu tulis from itu sebab dia dah ada answer sheet. Dia dah ada answer sheet. Jadi jom kita mula cepat-cepat. Okay. Dia punya arahan, dia kata, you have received an email from your friend Asmida who is planning a trip during the school holidays. Kan? And then dia tunjuklah apa email ni. Hi, what are you doing during the school holidays? My family and I are planning a trip to Langkawi Island. You went there with your family last year. Okay, you? How was your trip? What did you do there? Are there any places we should go? Do let me know. Bye. Alright. Email yang sangat-sangat pendek. Cuma ada soalan saja email ni, ya. Alright. And then kamu kena tulis jawapan. So first of all, isilah to. Maksudnya kepada siapa? Ya, penerima email kamu ini, iaitu kawan kamulah Asmida ni, ya. Kan dia tulis kat sini kan, your friend Asmida. Jadi kamu tahu Asmida ni lah penerima, ya, penerima email itu. So to asmida@gmail.com. Cukup macam itu saja, ya. Yang itu saja pun dah cukup dah. Alright. And then dia punya subjek dia kamu buatlah. Mungkin yang penting dia mesti berkaitan dengan apa yang kamu nak tulis, ya, subjek, ya, tajuk ataupun judul, ya. Apa yang kamu hendak tulis. Jadi sebelum kita boleh pilih subjek, kita kena tahulah apa yang kita nak tulis. Apa yang kita perlu tulis ialah first kali dekat dalam soalan itu dia ada tanya, ya, dekat dalam email itu dia ada beberapa soalan yang kawan kamu Asmida tanya, ya. Ada satu, jom kita potong, ya. Ada satu, ada dua, ada tiga, ada empat, ada lima. Jadi ada 5 bahagian kepada jawapan yang kamu perlu tulis. Ya, 5 bahagian kepada jawapan yang kamu perlu tulis di dalam email ini. Dan arahan kata, write an email to your friend in about 80 words. Maksudnya antara 80 ke 90 patah perkataan, ya. Seboleh-bolehnya jangan kurang daripada 80. Ya, kalau nak selamat dia 80 ke 90 patah perkataan. Alright. Jadi mungkin dia punya subjek dia, kalau kamu tengok soalan pertama tanya what are you doing during the school holidays. Jadi dia tanya tentang kamu. Kemudian soalan kedua, ketiga, keempat dan kelima ialah dia tanya tentang Langkawi. Ataupun more specifically, your visit to Langkawi. Nampak tak? Kalau kamu pecahkan soalan-soalan ini
dan kamu tengok dia punya subjek dia, 4 daripada 5 soalan bertanyakan tentang your visit to Langkawi last year. Jadi itu boleh, sebab dia ialah majority, maka itu boleh menjadi subjek kamu. So, kamu boleh tulis my visit to Langkawi I learned last year. Jadi, my visit to Langkawi Island last year. Dan daripada situ, macam mana cikgu dapat subjek itu? Subjek itu ialah apakah majoriti yang benda yang kamu akan tulis. Ya, majoriti apakah benda yang kamu akan tulis. Itu cara dia kamu nak dapat subjek ataupun topik ataupun tajuk, ya. Jadi kalau soalan tu tanya what is the topic, kan kadang-kadang ada soalan yang dia tanya what is the topic of the article, maka jawapan dia ialah apa majoriti petikan itu tentang apa, itulah topik dia. Jadi untuk topik kamu punya email, dia ialah majoriti apa yang kamu akan tulis. Harap student faham, ya. So far ada soalan tak? Kalau ada soalan, tolong angkat tangan. Kalau tidak faham, tolong kata tidak faham, ya. Alright. So, first of all, selepas kita dah buat tu, kalau perlu letak from, buat from, kemudian to, kemudian subject. Alright, next. Kita tulis dia punya email lah. Okay. Now, the first question ditanya ialah what are you doing during the school holidays? So, macam mana kita nak tulis email, ya? How do we write an email? First of all, mesti ada greeting. Ya, remember that the first line mesti ada greeting. Kat dalam soalan pun dia letak macam tu juga, kan? Jadi, kamu boleh buat hello there ke, apa-apalah, hi, kan? Hello, kena ada greeting. Sebab ini ialah daripada kawan kamu, maka ia ialah email tidak formal, ya, informal email. Maka tak perlu ada perenggan. Now, dekat dalam soalan punya email, dia tak ada apa? Dia tak ada macam dia tak ada prakata, kan? Dia tak ada apa nama itu bertanya khabar ke apa ke, tak ada. Dia terus tanya soalan terus. Tetapi dalam jawapan kamu seelok-eloknya ada prakata, ya. Contohnya, I'm glad to be hearing from you. Contohnya lah, kan? I'm glad to be hearing from you. Ya, bagus. Saya berasa lega atau berasa gembira kerana dengar daripada kamu, ya, kerana dengar berita, kan. Ataupun kalau ini cikgu dah pernah pakai dah, jadi kita boleh kata thank you for your email. Macam tu pun boleh juga, ya. Macam itu pun boleh juga. Kemudian kita boleh terus jawab soalan, dan jawapan kepada soalan kamu tak perlu panjang sangat, ya, tak perlu pendek sangat. Ingat bahawa at the end of the day, kamu boleh jawab antara 80 hingga 90 patah perkataan sahaja. Ya, jadi what are you doing during the school holidays? Jadi ada idea tak daripada student untuk menjawab soalan ni? What are you doing in the school holidays?
Apa yang student buat kat rumah? Sekejap ya. Cikgu ni tak berapa sihat sebenarnya ni. Baru kena suntik. baru kena baru kena vaksin ya. Jadi rasa badan pun rasa tak berapa sedap lah. Alright. Any ideas class? What are we doing during the school holidays? Of course lah, dah 2 tahun dah school holiday kan. Perangkap kat rumah tu, tapi tak lama lagi insya-Allah dia akan lifted lah. Kita punya COVID numbers pun dah berkurangan. So, any ideas class? Ya, yeah, Alia. Kalau tak boleh. Boleh, boleh. No problem. Ingat ya, students, be reminded that nanti kamu yang nak kena jawab soalan-soalan ni ya. You are the one. Ya, kamulah yang akan menduduki peperiksaan masing-masing. Jadi kalau tak jumpa jawab sekarang, bila nanti dah masuk SPM nanti, you won't have any ideas. Ya. Alright. Okay, jadi Alia's answer dia fokus kepada things that a person can do at home ya. Jadi tetapi kalau kamu perasan dia punya soalan dia dalam present tense kan. What are you doing? Are planning. Jadi dia ialah dalam present continuous tense. Bermaksud bahawa school holidays itu masih belum berlaku ataupun dia sedang berlaku ya, dan masih belum habis. Jadi jawapan kita pun perlu dalam format itu juga. Jadi kalau kita nak tukar jawapan itu kepada format yang tepat, kita boleh kata for this year's school holiday, for this year's school holidays, I am planning to stay home and do a lot of katalah do no, and learn some new skills. Especially baking and knitting. Now, of course, kita boleh lagi kalau kita nak elaborate. Ya, kita boleh lagi kalau kita nak tambah kenapa kita buat macam tu.
dan apa nama itu, baking apa, knitting apa, kita boleh tambah, not a problem. Tetapi you need to remember that email kita tu boleh panjang banyak mana je kan. It is very very short. Sepatutnya it is very very short. Jadi cukuplah kita condensekan, kita summarizekan kita punya sentences. Kemudian apabila jawapan kita tak cukup, baru kita panjangkan. Bagi cikgu itulah cara yang paling senang sekali untuk berada dalam, sebab berada dalam dia punya bracket berapa patah perkataan tu. Sebab nanti bila dah SPM nanti, as soon as dia dah sampai berapa maksimum patah perkataan tu, dia akan berhenti baca terus. Dia takkan baca dah selepas tu. Walaupun esei kamu baru separuh jalan ke, dia dah lepas tu dia tak kira dah, dan markah pun dah tak masuk dah. Alright, so be careful. Alright. Tapi kita jawab kata, for this year school holidays, I'm planning to stay home and learn some new skills, especially baking and knitting. And then, itu kita jawab soalan yang pertama. Soalan yang kedua tanya, you went there with your family. Went there tu Langkawi Island lah. You went there with your family last year, didn't you? Jadi, of course lah kita kena jawab in the positive ya. You are correct. My family and I did go to Langkawi Island last year. Itu ialah soalan yang kedua. And then soalan ketiga tanya, how was your trip? The trip was very enjoyable. We had lots of fun memories and fun memories made and activities done there. Kan? Itu menjawab soalan kedua ya. How was your trip? And then dia tanya, what did you do there? Okay. Now, walaupun Langkawi Island ialah tempat yang wujud, ialah tempat yang betul kan. Tetapi kalau ada pelajar yang tak pernah pergi Langkawi ataupun dia pernah pergi tapi dia tak ingat, what did you do at Langkawi? Asalkan jawapan kamu itu logik, asalkan jawapan kamu logical, tak sepatutnya, tak semestinya jawapan kamu tu kena wujud. Kan? Katalah apa nama itu, pergi mesti benda yang ada dekat Langkawi tu, tak. Asalkan dia logik, kamu okey. Jadi what did you do there? Ada tak student yang pernah pergi Langkawi? Boleh tak bagi tahu? Boleh tak share apa yang you guys buat dekat Langkawi sebenarnya? Ada tak? Cikgu pernah pergi tapi lama dah. Long time ago. Cikgu cuma ingat kalau Langkawi je beli gamat. Beli minyak gamat kan. Dia orang kan ada gamat farm kan. Kemudian dia ada fish farm, chocolate kan. Jadi first kali kita boleh kata Langkawi is kan dia duty free punya island kan. Is a duty free island. And so we went shopping a lot and bought home a bunch of things that were went home and got a bunch of things. Contohnya lah. Lagi mungkin kata we also went to places. We also rented a boat and visited the many small islands surrounding Langkawi on an island boat tour.
Ya. Jadi macam-macam lah. Kan? Asalkan logik, boleh. Asalkan dia, as long as it is logical, kamu boleh buat. Ya. Kalau macam kata ice skating ke apa ke, tak tahulah ada tidak kan. Tapi kalau kata apa, visit botanical garden ke, stuff like that, which dengar macam logik kan, at places like that, you're okay. Ya, alright. Jadi, itu menjawab soalan yang keempat. And then soalan yang kelima, are there any places we should go? I would especially recommend visiting the local fish farms, katalah kan, and see for yourself how fish is farmed and processed. It was an enlightening experience. Dan itu kira-kira menjawab yang terakhir. Dan jawapan kamu sebenarnya boleh macam-macam. Lagi saya cuba cakap tadi, as long as it is logical, you should be okay. As long as it is logical, you should be okay. Alright. And then untuk tamatkan, I hope you and your family enjoy your trip there. Looking forward to reading your response. Love, letaklah nama kamu ke, kalau tak nak letak nama kamu, love from us. Okay. And then inilah kamu punya email, ya. This is your email. Nah, kita ambil masa lebih kurang 30 minutes untuk menjawab benda ini, tetapi right now cikgu nak students try to gunakan contoh yang cikgu bagi ini, ya, try and write one for yourself. Ya, try and write one for yourself. Jangan guna point yang cikgu letak, tapi guna idea sendiri and then tolong tulis. Write your own email. Ya, write your own email. Sama ada kamu rasanya kalau nak tulis kena guna kamu bolehlah nak guna text message ke, bukan text message, sorry. Kamu nak guna Word document ke, kamu nak guna notepad ke, kan? Tolong tolong cuba buat karangan sendiri, ya. Ini ialah karangan yang sangat-sangat pendek, sangat-sangat senang, dan cikgu dah pecahkan bahagian-bahagian yang kamu perlu jawab. So, sebenarnya sekarang ini cuba nak buat sentence sahaja. So, cuba untuk jawab soalan ini, dan apabila kamu dah siap, kamu boleh hantar kepada nombor cikgu. Ini cikgu tulis kat dalam chat, ya. Maximum is 90. Maximum is 90. Tulis antara 80 ke 90 patah perkataan. Ya. 80 ke 90. Ya, ini my phone number. Kalau kamu nak kamu boleh hantar melalui WhatsApp kamu punya Word document, ataupun kalau kamu nak tulis terus dekat dalam mesej tu pun boleh. Tapi kalau cikgu tulis dekat dalam Word document, kemudian hantar Word document tu kepada cikgu guna WhatsApp. Ya.
Jadi cikgu minta kamu buat yang itu, cikgu bagi dalam cikgu bagi 15 minit. Ya. Cuba siapkan dalam 15 minit. Kalau ada masalah, kalau ada soalan, tolong angkat tangan, tolong tanya. Rasanya cikgu buat macam ini, kamu nampak tak? Nampak tak kelas? Nampak cikgu. Alright. Jadi kamu cikgu dah terangkan satu demi satu, ya, cikgu dah pecahkan soalan-soalan yang kamu perlu jawab dan cikgu dah tulis dia punya contoh. So, lagi sekali ya cikgu cakap, can I send it through Telegram? Cikgu tak ada Telegram. Cikgu tak ada Telegram. I'm sorry. Tapi apa kamu boleh pakai desktop punya WhatsApp tau. Do you know? Kalau kamu pakai browser pun kamu boleh pakai web apa nama itu web punya WhatsApp. Kalau boleh hantar pakai itu, baguslah. Cikgu tak ada Telegram. I'm really sorry. Kalau tidak, kamu boleh hantar kepada email sekejapnya. Email mana yang cikgu nak bagi? Elok. Sekejap. Kalau kamu tak boleh hantar pakai WhatsApp, hantar kepada alright. Kalau tak boleh hantar kepada WhatsApp, please send it to that email, ya. Storyteller one word, Rahman one word. Ada dua R dekat tengah-tengah tu. Cuba tengok. Half an hour boleh buat tak? Bukan half an hour, 15 minutes. Starting from now. Kalau ada masalah, kalau ada soalan, tolong tanya. Cikgu pun berminat juga nak tengok ada berapa student yang akan hantar benda ni. Alright? Kalau ada soalan, tolong angkat tangan. Thank you. Untuk pelajar yang baru masuk ataupun yang baru masuk semula tu, arahan dia ialah cuba buat balik email yang cikgu dah buat ni, ya, dalam 80 ke 90 patah perkataan, kemudian hantar sama ada kepada nombor telefon ataupun email ini, ya. Buat sahaja. Ini bukannya test ke apa ke, ya. Kalau cikgu cuma nak tengok kebolehan menulis, ya. Kamu kata 4, kebolehan menulis kamu macam mana? Buat sebanyak yang boleh. Kalau pendek sangat pun tak apa.
Banyak sangat pun tak apa. Ya, cikgu bukan nak bagi markah macam mana pun. Cikgu cuma nak betulkan mana boleh betulkan. Itu sahaja. Because sebab ini ialah email yang informal, tak perlu untuk buat perenggan. Tak perlu. Dia tak ada macam apa separation of points pun sebenarnya. Dia cuma one continuous writing. Kalau setakat 80-90 patah perkataan tu. Biasanya kita gunakan perenggan untuk memberitahu bahawa okey, poin kita dah habis, kemudian kita nak masuk poin yang seterusnya. Jadi kalau kita nak buat macam tu, in this writing, kita kena ada one paragraph for each question. So macam dia punya dia tak kenalah dengan writing tu. Jadi kalau email yang formal lah, ya, dia kena ada perenggan walaupun sependek-pendek mana pun.
Any questions? Any problems? Please raise your hand ya, tolong angkat tangan kalau ada masalah. Everyone okay ke? Senyap aja. Okay, I'm okay. Tengah buat je ni. Alright. Anyone else? I'm very interested to see berapa yang cikgu dapat lagi.
Okay, class. How are we doing? Dah siap ke? Ada yang dah Belum. siap? Halfway dah belum? Halfway. Belum siap. Anyone else? Alia banyak lagi ke? Halfway. Halfway. Alright. Alright, cikgu dah dapat satu. Okay. That is one. Thank you very much. So like I said, kalau dah siap, boleh tolong hantar either to that number or to that email ya. If you kalau ada masalah, kalau stuck ke apa ke, tak tahu macam mana nak mula, tolong tanya ya. That's why cikgu tak nak bagi benda ni sebagai homework.
Because kalau kamu stuck, kalau kamu ada soalan waktu tengah buat, cikgu boleh tolong only during class. Ya, that's why cikgu tak nak bagi homework benda ni buat dalam kelas. Kalau tak ya, kalau nak hantar nanti pun boleh sebenarnya, tetapi hantar nanti tu cikgu cuma boleh tolong nantilah. Itu pun kalau cikgu boleh tolong siang-siang pun cikgu sibuk juga. Alright, I received uh, I will give you feedback after class ya. I will give you feedback through your number lah kan. The number yang you contacted me tu kan. That's your number, right? Alia. I've sent it through email. Okay, so okay, alright. So I will look through it and then I will give you my feedback through email after this ya. Okay. After class. Because kelas pun sekejap aja lagi. Anyone else? Ada lagi tak yang apa tak siap lagi ke? Yang masih nak cuba ke? Ya, cikgu minta kamu buat dalam kelas is because itulah I cannot. Okay, no problem. Nanti boleh je hantar either through my phone number ataupun my email. Either way is fine.
Siti Hajar nampak tak my phone number ataupun my email kat dalam messages tu? Sebab you tadi cikgu perasan ada termasuk terkeluar je. Alright. Okey. Masa untuk kelas sudah tamat. Kalau ada pelajar yang nak siapkan kemudian hantar kepada cikgu, cikgu akan cikgu akan beritahulah ya macam mana nak improve ataupun kalau ada idea yang lebih bagus ataupun cara menulis yang lebih bagus. Cuma kalau cuma yang perlu dia ialah kamu tulis dan kamu hantarlah. Ya, alright. So, kelas untuk malam ini sampai di sini sahaja. Ya, minggu hadapan cikgu akan ajar macam mana nak jawab soalan yang macam mana nak menulis esei yang lebih panjang. Ya. Alright. Kita jumpa lagi minggu hadapan insya-Allah ya. Nanti cikgu tamatkan kelas dengan bismillahirrahmanirrahim wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Salam cikgu. Ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi